Bismillahirrahmanirrahim. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor oleh Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Kedua, Kristian dan kaum muda Indonesia. Sahibus Samahah Al-Mufti berkata, soal-soal agama yang ditimbulkan oleh kaum-kaum muda di Indonesia itu banyak menimbulkan was-was di kalangan umat Islam di sana. Kerana itu, orang-orang Kristian di sana telah menjalankan dakwah mereka. Dengan itu pula, lebih 10 juta umat Indonesia menjadi pemeluk agama Kristian dan 30 juta menjadi komunis. Di sini berjumpalah beberapa keterangan yang tidak benar pula. Keterangan yang benar boleh diumpamakan dengan nol besar atau sifar. Walaupun dibariskan nol itu sampai 1000 buah, namun jumlahnya ialah nol juga. Keterangan. Agama Kristian telah masuk ke Indonesia dan Melaya sejak masuknya orang Portugis ke Melaka dan Maluku pada tahun 1511 dan selanjutnya. Kemudian itu orang Belanda dan Inggeris pun membawa pula dengan memakai perutusan yang khas di dalam berbagai-bagai perkumpulan agama. Di dalam Protestan dinamakan Zinding dan di dalam Katolik dinamakan Mission. Gerakan dakwah Kristian itu sudah ada sebelum ada kaum muda. Padahal gerakan kaum muda baru timbul pada tahun 1905 dimulai di Melaya. Bangsa Portugis mencuba memaksakan agamanya di Semenanjung tetapi tidak berhasil sebab orang sudah memeluk Islam. Tetapi berhasil di Ambon kerana ketika itu Ambon masih jahiliah. Demikian juga di Pulau Timor dan Flores dan di dekat Ambon iaitu Ternate. Tidak pula berhasil maksudnya kerana sudah ada Islam. Dan di Sumbawa dekat Timur tidak pula berhasil kerana sudah ada Islam. Ini terjadi 400 tahun yang lalu sebelum ada kaum muda. Di Minahasa masuk pula agama Nasrani dibawa oleh Portugis dan Spanyol sejak 300 tahun yang lalu. Mereka langsung masuk Nasrani kerana waktu itu mereka belum beragama. Tetapi negeri-negeri Bolang, Mengandu dan Bolang Oki dan Kota Bonan tidak dapat mereka Nasranikan sebab sudah ada Islam terlebih dahulu. Yang paling akhir mengenal Nasrani ialah di Tanah Batak, Sumatera, iaitu pada awal kurun ke-19. Di sana terjadi perbuatan hebat di antara perutusan Nasrani dari Jerman dengan mubalik Islam dari Minangkabau. Maka Tanah Puli Selatan, yakni Mendahiling, seluruhnya jadi Islam dan sebelah utara, Batak, menjadi Nasrani dan sisanya jadi rebutan sampai sekarang. Sejak awal kurun ke-20 ini, bergiatlah perutusan Nasrani di Jawa Tengah kerana lemah Islamnya di sana. Mereka mendirikan rumah sakit, rumah tempat memelihara anak yatim dan orang miskin dan mendirikan sekolah-sekolah. Maka perkumpulan Islam yang mula-mula sekali menentang gerakan Nasrani itu ialah perkumpulan kaum muda Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah dan rumah-rumah sakit dan tempat memelihara anak yatim dan orang miskin pula. Adapun yang mendakwakan dirinya kaum tua pada waktu itu, Muhammadiyah memulakan gerakannya itu tidaklah mempergunakan tenaga buat mengimbangi usaha orang Nasrani itu, tetapi mempergunakan tenaganya buat menuduh Muhammadiyah kafir. Mendirikan sekolah, memakai bangku dan meja adalah haram. Hal itu tidaklah kita sesali kerana kejadian pada tahun 1912 dan orang masih bodoh. Dan sekarang kaum tua itu beransur-ansur menuruti jejak Muhammadiyah. Tetapi yang kita sesali kalau di tahun 1958 masih ada tuduhan seperti demikian. Berapakah jumlah orang Kristian di Indonesia? Adapun bilangan pemeluk agama di Indonesia menurut bancinya hitungan tahun 1957 ialah sebagai berikut. 1. Umat Islam 73,128,000. 2. Nasrani Protestan 3,286,265. 3. Nasrani Katolik 921,938. 4. Hindu di Pulau Bali
1,387,349. 5. Buddha dan Samkau 729,408. 6. Lain-lain kepercayaan 1,458,816. 7. Yang belum beragama 2,188,224. Dari mana angka-angka ini saya dapat? Tuan-tuan pembaca yang budiman, meskipun saya insaf bahawa ilmu pengetahuan saya masih rendah, namun pemerintah Republik Indonesia telah mengangkat saya menjadi pegawai tinggi Kementerian Agama. Dalam surat angkatan disebut ahli agama dan jawatan itu saya pikul dengan sumpah. Saya bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan masyarakat. Amat hinanya saya kalau saya memperbuat-buat kata-kata yang bohong dan dusta dan palsu. Maka angka-angka saya dapati daripada catatan rasmi Republik Indonesia Kementerian Agama. Sekarang datanglah satu angka lain daripada sahibul fadilah wassamahah wal alimul kabir al-Juzai wal hasibun an-nasib al-Sayyid Alwi bin Tahir al-Haddad Mufti Sultanul Johoriyah, bahawa kerana was-was yang dibawa oleh kaum muda, telah ada 10 juta orang masuk Kristian di Indonesia. Tercengang terbahanalah saya membaca angka yang beliau kemukakan ini. Apakah kami, beberapa orang yang rendah ilmu pengetahuan, terlanjut jadi pegawai tinggi sehingga terkecoh pada bilangan? Apakah panitia rasmi yang mengumpul bilangan itu di Indonesia yang jahil atau tertipu? Padahal yang mereka dapat kumpulkan ialah orang-orang Nasrani di seluruh Indonesia, baik yang lama sejak beratus-ratus tahun atau yang murtad dari Islam, semuanya berjumlah 4,280,203 orang. 5,5 juta lagi tidak bertemu di dalam bilangan Kementerian Agama. Badan-badan khas yang berkewajipan mengumpul bilangan itu barangkali telah terpukau matanya, atau 5,5 juta orang bersembunyi ketika orang-orang datang mengumpul bilang 5,5 juta, iaitu lebih banyak daripada bilangan umat Islam di Melaya sendiri. Dan separuh dari 1,5 juta adalah seramai orang Melayu di dalam negeri Johor. Barangkali orang-orang berkewajipan di Indonesia itu lagi benar, sehingga Sahibul Samah Al-Mufti yang hanya duduk di negeri Johor sahaja mengetahui dalam kasyafnya bahawa 5,5 juta lagi yang belum dicatat. Maka jumlah orang Kristian di Indonesia 10 juta dan masuk Kristian sejak ada kaum muda. Kalau tuan pembaca masih ada akal sihat, maka kepada tuan pembacalah saya meminta pertimbangan akal budi. Manakah di antara kami yang lebih dekat kepada kebenaran? Kalau tuan terima bahawa angka-angka daripada Kementerian Agama yang salah, kerana saya seorang yang hanya seorang berilmu rendah, jadi pegawai tinggi dan tinggal berdiam di Jakarta dan mengambil angka itu daripada Kementerian Agama yang resmi, sedangkan beliau adalah mufti kerajaan Johor dan tinggal di Johor dan berilmu tinggi dan berbangsa tinggi dan berpangkat tinggi, dan bilangan beliau dapat 10 juta Kristian kerana was-was kaum muda. Maka kalau beliau wajib dibenarkan dan saya yang mesti dikatakan tukang pendusta, maka marilah kita tutup segala jawatan dan hentikan segala perbuatan banci hitungan dan buatlah segala khabar sebagai contoh yang diberikan Mufti Johor. Mengapa dikatakan 10 juta masuk Kristian kerana was-was yang diterbitkan kaum muda? Lebih baik katakan saja bahawa seluruh umat Islam 74 juta telah jadi Kristian kerana kesalahan kaum muda. Tentu orang akan percaya juga sebab Mufti Johor yang berkata. Dan kalau misalnya Raden Ahmad Natanegara, Konsul Jeneral Indonesia di Singapura, menyatakan orang-orang Nasrani 4 juta bukan 10 juta, hendaklah bohongkan pula kerana Sahibul Samah Al-Mufti Johor berkata 10 juta. Dan kalau misalnya Tuan Dr. Razif, Duta Besar Indonesia di Persekutuan Tanah Melayu, menyatakan 4 juta, bohongkan pula sebab Mufti berkata 10 juta. Dan kalau misalnya Menteri Agama Republik berkata hanya 4 juta, pun bohongkan pula sebab Mufti berkata 10 juta. Dan kalau misalnya Presiden Republik Indonesia Soekarno berkata 4 juta,
bohongkan juga sebab mufti berkata 10 juta masuk Kristian sebab was-was yang dibawa oleh kaum muda. Barangkali tuan jemu membaca tulisan-tulisan saya itu. Maaf tuan. Sebab beginilah contoh berfikir cara taklid yang dipertahankan oleh kaum tuanya Mufti Johor. Kalau tuan menjadi kaum tua, tuan wajib menerima khabar yang akal tuan tidak menerima. Tuan wajib menolak angka-angka banci hitungan. Tuan hendaklah percaya bahawa As-Sayyid Abdul Qadir Jailani pernah tidak berjumpa solat di Masjid Baghdad. Kemudian didapati berita bahawa beliau di hari itu solat Jumaat di Sungai Dajlah, pada dasarnya di bawah. Dan makmumnya ialah ikan-ikan, sebab sudah lama benar ikan-ikan ingin mengimamkan beliau. Dan tuan hendaklah percaya ada seorang syekh yang pergi Jumaat di negerinya, padahal dia tidak musafir. Tetapi dilihat orang beliau solat di makam Imam Syafi'i di Mekah. Tuan hendaklah percaya bahawa seorang syekh yang lain ziarah kepada makam Rasulullah dan menghulurkan tangannya pada lubang bersalut perak di dhalih beliau. Lalu Rasulullah menjabat tangannya dan bersalam-salamlah syekh itu dengan Rasulullah. Walaupun sudah terang Rasulullah sudah wafat 1368 tahun yang lalu, kalau tuan menyatakan tidak percaya akan khabar-khabar seperti itu, atau tuan meminta sendiri cerita itu dan siapa perawinya sebagai meneliti dan menapis hadis Nabi, awaslah. Itulah tanda bahawa tuan telah kaum muda. Tuan telah dicap sesat. Tuan telah dicap sesat. Pendeknya, kalau memakai akal, tuan akan dituduh kaum muda. Kalau tuan sudi menjadi bodoh, tuan jadi kaum tua. Fitnah tentang orang Indonesia telah masuk Nasrani 10 juta ini pernah pula tersebar ke negeri Islam yang lain, sampai ke Mesir. Sehingga beberapa orang ulama ingin hendak berjuang ke Indonesia, memperteguh Islam dan melawan Nasrani. Rupanya salah satu sumber telaga khabar bohong ini ialah daripada Sahibul Samah Al-Mufti Negeri Johor. Berpuluh-puluh tahun lama, pemerintah Belanda membiarkan kaum Kristian menyebarkan agama itu dan dibantu dengan wang berbilion-bilion rupiah, terutama di tanah Jawa, kerana di Jawa Tengah itu Islam kurang kuat. Kristian mendirikan rumah-rumah sakit, rumah-rumah sekolah dan memujuk fakir miskin supaya masuk Kristian. Maka bangunlah Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah, lalu mendirikan sekolah-sekolah pula dan rumah-rumah sakit pula dan diberi pendidikan Islam. Sedang yang beliau dapat dari kaum tua hanya cela dan maki, bahawa beliau mendirikan sekolah itu haram, bahawa dia Mu'tazilah, dia Khawarij dan lain-lain. Dan kaum tua sendiri baru 20 tahun belakang menuruti. Adapun orang Kristian sendiri mengakui bahawa lawannya yang teratur dalam menentang gerakan mereka dan lebih berbahaya lagi bagi mereka ialah Muhammadiyah. Sekarang setelah Indonesia merdeka, berlumba-lumbalah kaum Islam dengan kaum Kristian di dalam memujuk orang yang belum beragama supaya masuk agama. Suku-suku Kubu, seumpama Sakai di Melaya, yang ada di Jambi, berlumba-lumba masuk Islam. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun padri-padri Kristian memujuk tidak berhasil. Di Mentawai, sebelum mereka dari 18,000 penduduk, 6,000 telah masuk Nasrani kerana usaha padri-padri itu. Berpuluh yang Islam baru 2,000 orang. Tetapi setelah merdeka, bilangan Kristian tidak bertambah dari 6,000, sedang yang Islam sudah lebih daripada 4,000 orang. Demikian juga berduyun-duyun orang diajak memeluk Islam. Cuma sayang hati Datuk Mufti tidak akan senang mendengar berita ini. Sebab sebahagian besar adalah atas usaha-usaha mubalih Muhammadiyah. Orang-orang yang murtad daripada Islam dan masuk Nasrani memang ada juga. Di Melaya pun ada juga. Barangkali ada juga dari kalangan orang tinggi-tinggi. Sebab pergaulan sosial cara barat amat berbahaya bagi Islam di zaman sekarang. Tidak saja di Indonesia, melainkan ada juga barangkali di Melaya. Baru-baru ini, seorang kawan saya menangis tersedu-sedu kerana anak darahnya telah lari dan masuk Katolik kerana akan kahwin dengan seorang pemuda Katolik. Barangkali di Melaya pernah juga kejadian seperti ini.
maka sebagai orang Islam dan anak Melayu, tidaklah saya akan menimpakan kesalahan itu kepada kaum muda atau membalikkannya kepada kesalahan kaum tua. Kerana itu adalah bahaya yang mengancam seluruh kita umat Islam, dan kalau saya katakan bahawa kaum tua lah yang bersalah, yang menyebabkan ada kira-kira 10,000 orang murtad dalam masa 50 tahun. Kerana kaum tua itu hanya pandai menolak pembaharuan, tetapi tidak membuktikan usaha yang nampak amat salah lah saya. Amat picik pengetahuan saya, dan tidaklah saya berkelayakan buat memangku jawatan pegawai tinggi Kementerian Agama yang berpenduduk umat Islam 74 juta itu. Sebab agama menyuruh kita berlaku adil, terutama kalau kita memegang kendali dan meraca hukum. Sungguh pun Syed Alwi bin Tahir Al-Haddad telah membuat khabar yang tidak benar bahawa 10 juta orang masuk Kristian kerana kesalahan kaum muda di Indonesia. Dengan khabar tidak benar itu, kami yang dikatakan kaum muda dilukai. Namun ubat luka yang mujarab telah kami dapat. Seketika Syed Amin Al-Husaini, mufti Palestin, datang ke Indonesia dan melihat gerakan Muhammadiyah dengan mata kepalanya. Beliau berkata, perserikatan adalah perserikatan Islam yang paling besar dan paling teratur di dunia. Dan kata-kata ini pun diulangnya pula seketika dia telah kembali ke Mesir. Seketika kata ini diulanginya dalam satu haflah di Qahirah, di rumah ayah Syed Fahmi Al-Amrusi, bulan Februari 1958. Maka seorang yang hadir bertanya, di seluruh dunia, dia yang paling besar? Mufti Palestin menjawab, memang di dunia. Di tanah Arab pun tidak ada perserikatan agama sebesar dan seteratur ini. Kalau Sahibus Samah Al-Mufti Johor, meskipun tidak atas namanya sebagai mufti, tidak percaya kepada kata-kata ini, bolehlah saya bersama-sama berkirim surat menanyakan hal itu kepada Mufti Palestin itu dan bersama-sama menandatangani. Hal itu tidak menghairankan sebab Mufti Palestin datang sendiri dan melihat sendiri. Padahal Mufti Johor hanya mendengar berita dari orang lain, menyampaikan dengan hati yang terlebih dahulu dibungkus dengan kebencian-kebencian.